Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Hari ini, baiklah anak-anak, dalam celik wang ini kita akan belajar tentang keperluan dan kehendak. Apa yang kita perlukan, apa yang kita akan gunakan wang itu terlebih dahulu. Okey. Wang ini kita akan gunakan terlebih dahulu untuk memenuhi keperluan. Keperluan bermaksud sesuatu yang mesti dimiliki untuk meneruskan kehidupan seperti tempat tinggal, untuk berlindung daripada cuaca panas dan hujan, pakaian untuk menutup aurat dan juga makanan. Di sini suka cikgu ingatkan awak, bukanlah bermakna keperluan ini bila kita perlukan tempat tinggal yang besar. Itu bukan bermakna keperluan, ia sudah menjadi kehendak. Keperluan ialah tempat asas sahaja. Pakaian juga ialah pakaian asas, bukan pakaian mahal-mahal. Bila beli pakaian mahal-mahal, itu sudah menjadi kehendak. Begitu juga makanan. Makanan ialah makanan asas yang seimbang. Bila kita beli, kita nak makan pizza, nak makan aiskrim, itu bukan lagi keperluan, tetapi ia adalah kehendak. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada kehendak. Apakah yang dimaksudkan dengan kehendak? Kehendak ialah barangan, aktiviti atau perkhidmatan yang diingini untuk keselesaan dan keseronokan hidup. Okey, tak salah kita ada kehendak, tak salah untuk kita mengimpikan duduk di rumah besar, memiliki kereta besar atau hendakkan sesuatu. Okey, tetapi perlu kita ingat, kita perlulah mengamalkan jimat cermat dan juga menabung untuk memenuhi kehendak. Contoh kehendak ialah kereta, gelang tangan emas, kamera, topi, air. Walaupun air itu adalah keperluan, tetapi bila kita nak air gas, air yang tidak sepatutnya, itu sudah menjadi kehendak. Handbag dan macam-macam lagi. Okey, banyak kehendak dalam keperluan, dalam kehidupan kita, tetapi hanya ada 3 sahaja keperluan dalam kehidupan kita. Jadi, apa yang cikgu nak tekankan di sini, bila kita ada wang, apa yang paling penting ialah kita penuhi dulu keperluan. Selebihnya, kita berjimat cermat untuk mencapai kehendak. Baiklah, seterusnya dalam celik wang juga kita akan belajar tentang menyimpan dan melabur wang. Baik, ini adalah untuk perancangan masa depan. Okey, untuk memenuhi kehendak, kita perlu merancang kehidupan masa depan. Bagaimana kita perlu menyimpan dan juga membuat pelaburan wang. Jom kita kenali apa itu simpanan. Baik, simpanan ialah wang yang kita sisihkan atau lebihkan wang yang disimpan di dalam tabung atau bank untuk kegunaan masa depan seperti kecemasan atau pendidikan. Okey, wang ini, simpanan ini merupakan perancangan kewangan jangka pendek. Mungkin awak kurang faham, tetapi pernahkah bila awak ada duit, mak bagi atau ayah bagi duit RM5 untuk ke sekolah dan awak tak habiskan duit itu sebab awak beli keperluan makanan, okey, dan duit yang lebihnya awak bawa balik dan awak simpan, dan
masuk tabung itu dikira sebagai simpanan. Daripada tabung nanti dipindahkan ke bank. Itulah simpanan. Okey, contoh simpanan yang boleh dibuat ialah dalam bank. Tak semestinya bank Islam, ini sebagai contoh. Ada juga bank-bank lain yang boleh kita buat simpanan. Dan SSPN ini adalah untuk tabung pendidikan kita. Okey, tabung haji boleh juga masukkan dalam tabung di rumah dan juga SSP, sijil simpanan premium. Pernah tak dengar ada orang dapat 1 juta ringgit? Okey, pemenang. Jadi yang buat cabutan SSP di BSN. Jadi ini juga adalah perancangan kita untuk menyimpan wang. Seterusnya, kita pergi pula kepada pelaburan. Pelaburan. Pelaburan ialah aset yang kita miliki untuk tujuan menghasilkan atau menjana pendapatan atau keuntungan modal kepada pemiliknya. Ia juga merupakan perancangan kewangan jangka panjang atau sederhana. Okey, contoh duit yang ada atau aset yang ada, aset ni ialah harta yang ada, kita laburkan, masukkan dengan membeli hartanah sampai satu masa kita jual balik tanah tu. Okey, mungkin masa kita beli harga tanah tu baru 50,000 contoh. Okey, sampailah satu masa bertahun-tahun lamanya. Okey, dia bertahun-tahun lamanya, dia tak ambil masa sekejap. Bila pelaburan dia mengambil masa yang lama. Okey. Dan tanah tu tiba-tiba melonjak kepada RM100,000 dan pada masa RM100,000 tanah tadi kita jual. Okey, kita jual dan kita mendapat keuntungan sebanyak RM50,000. Okey. Itu contoh tanah. Contoh biasa kita ialah amanah saham. Ada amanah saham Bumiputra, amanah saham nasional, ada bursa saham. Okey. Pernah kita dengar kan satu tahun tu ada keuntungan sebanyak 10%. Okey, ASB memberikan 10% kepada penyimpan-penyimpan dia. Okey, pelabur-pelabur dia. So, pelabur yang melaburkan duit di ASB mendapat keuntungan 10%. Contoh, duit ada 1,000, 10% bermakna dia dapat keuntungan sebanyak RM100 pada tahun tersebut. Okey. Ada juga jenis lain iaitu unit trust. Ini berkaitan dengan emas dan juga public good ni pun ada. Okey, jongkong emas. Ada juga yang membeli jongkong emas, emas dinar untuk pelaburan masa akan datang. Perlu cikgu ingatkan, kalau simpanan, perancangan kita jangka pendek. Maknanya dalam masa sekejap kita nak capai berapa duit. Tapi duit tu kita simpan lah. Kan? Tapi kita boleh keluarkan. Baik, untuk pelaburan biasanya orang tak keluarkan, orang tunggu masa yang panjang. Bertahun-tahun lamanya baru jual balik. Okay, contoh kalau orang melabur emas. Dia beli masa ni, katakan dinar emas harganya baru 1,200. Dia tunggu lagi beberapa masa, tunggu emas tu naik, mungkin berkali ganda dah naik dia. Masa tu harga emas tinggi, dia jual dan dia dapat keuntungan. Tujuan pelaburan ialah untuk mendapat keuntungan daripada duit atau aset yang dilaburkan. Baik, di sini juga cikgu ingin tekankan tentang derma. Okey, derma. Apakah yang kita ketahui tentang derma? Derma ialah bantuan yang berbentuk wang atau benda kepada orang atau pihak yang memerlukan.
Pernah tak kita dengar orang tu sakit, orang tu susah, kita pun derma. Mungkin derma duit, derma beras, derma gula, okey? Dan ini kita patut amalkan sebab ia adalah tanggungjawab sosial. Okey? Ia mesti menjadi budaya hidup kita untuk menolong orang lain yang lebih susah bagi mendapatkan keperluan hidup mereka. Okey. Baik. Itu saja cikgu rasa. Kita pergi kepada latihan seterusnya. Seterusnya untuk latihan pada buku teks, berikan 3 keperluan dan 3 kehendak dalam kehidupan. 3 keperluan dan 3 kehendak. 3 keperluan yang kita ketahui ialah makanan, tempat tinggal dan pakaian. Manakala 3 kehendak, kita boleh bagi tahu banyak benda yang menjadi kehendak selain daripada 3 keperluan di atas, iaitu seperti cikgu beri contoh sini, topi, awak nak pakai topi, nak pakai jam tangan, nak makan aiskrim, itu adalah kehendak. Baik, soalan kedua, nyatakan 2 kebaikan menyimpan wang. Kenapa kita perlu menyimpan wang? Kerana menyimpan wang ini penting untuk kita melanjutkan pelajaran nanti. Okey, senang kita untuk melanjutkan pelajaran nanti dan juga untuk kegunaan kecemasan. Contoh dia seperti sakit, nak pakai duit. Jadi, perlukan wang. Baik, seterusnya soalan terakhir. Senaraikan barang yang boleh kamu dermakan. Baik, barang yang boleh kita dermakan, contoh wang ringgit, 10 sen pun tak kisah. Asalkan itu sudah dipanggil derma dengan ikhlas. Makanan, contoh kawan awak datang sekolah, tak bawa makanan, dia lapar, awak pun bagi makanan sikit kat dia. Itu dah panggil derma. Baju yang kita tak pakai, okey, kita dermakan kepada orang-orang yang memerlukan. Contohnya orang tu koyak baju dia. Okey, kita boleh dermakan. Alatan perubatan. Contoh orang yang sakit, macam nak pakai kerusi roda, kita ada duit lebih, kita belikan kerusi roda, hadiahkan pada dia. Itu juga adalah derma. Banyak lagi jenis derma lain yang boleh awak gunakan dan perlu awak amalkan jika awak lihat orang yang susah dan memerlukan. Baiklah, cikgu rasa itu saja pada hari ini dan cikgu harap awak semua faham. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih. Jaga diri dan jaga SOP.